Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat meneruskan hadis kita yang bertajuk Al-Quran. Pada minggu lepas kita bincang tentang makna kalimah lah, sampai makna ta'allam tu. Jadi kesimpulannya ta'allam belajar. Dan wazan dia seperti yang saya telah terangkan, ta'allam tu makna dia apa? Menunjukkan satu kesungguhan. Satu kesungguhan untuk mendapatkan hasil daripada sesuatu yang telah yang jadi matlamat dia lah. Untuk wazan ni ada satu istilah dia lah. Antaranya di mana ar-rahbah min husuli al-fi'l, keinginan yang wazan tafa'ul ni punya istilah dia ar-rahbah maksudnya keinginan yang tinggi untuk mencapai hasil daripada perbuatan yang daripada perbuatan tersebut. Contohnya kita ta'allam kan, ilmu ni apa dia? Pengetahuan. Disebut pengetahuan, ilmu maknanya ada umum. Pengetahuan ada macam-macam ilmu kan. Ilmu apa? Ilmu apa dia? Tentang pertanian contohnya kan. Betul. Ilmu ada macam-macam. Ilmu tentang pertanian ke, ilmu apa ke. Jadi pertama dia mula dengan apa? Satu pengetahuan ni dia mesti bila seorang tu dah minat, kan? Contohnya dia minat pertanian. Dia minat ilmu pertanian. Jadi apa dia kena buat? Apa dia nak buat? Saya minat bidang sains. Apa saya kena buat? Belajar. Bila belajar, nama dia apa? Wazan dia dah berubah. Dia apa? Ta'al lah, nampak tak? Inilah wazan ni lah. Untuk mencapai cita-cita ni, maka dia buat apa? Dia belajar ilmu tu. Sebab itulah dia mula dengan minat. Sebab tu kita doa kat Allah supaya kita minat apa yang Allah cinta. Kita suka apa yang Allah suka. Itu ya. Ada orang dia minat ilmu apa? Music. Kan? Akhirnya dia buat perbuatan apa? Ta'allam. Ta'allam apa? Music lah.
Jadi untuk apa? Rahbah min husulil fi'il. Keinginan yang tinggi untuk mencapai hasil daripada perbuatan yang dia nak tadi itulah. Pemain muzik yang hebat nak jadi. Tapi itu adalah Allah suka tak ilmu tu? Taklah. Ilmu yang berlawanan daripada redha Allah, hub Allah, apa yang Allah suka. Jadi kita doa. Sebab tu kita minta Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau rasa cinta kepada Engkau. Kan? Wa hubba man yuhibbu, dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cinta Engkau. Nampak tak? Doa penting tu. Sebab tak semua orang kan, kita rasa ilmu, asalkan ilmu dia pun belajar, rupanya ilmu tu Allah tak suka, menyebabkan dia jauh daripada cinta Allah. Jadi hasil wazan ini timbul bila daripada apa? Rasa cinta yang dia terhadap satu benda tu, dan dia nak capai matlamat tu. Jadi sekarang ni, selama ni kita kejar yang mana? Lepas tu Nabi kata kamu patut tanam rasa cinta kepada apa? Quran. Man ta'allamal Quran khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Di situ ada Nabi, seolah-olah dalam tu ada yang tersirat. Apa dia maksud dia? Cintalah Quran. Sampai apa dia? Kamu nak ta'allam Quran. Tanpa cinta Quran, kamu tak akan nak sungguh-sungguh belajar Quran. Betul tak? Mana ada orang nak tiba-tiba nak belajar benda yang tak suka? Hadirkan rasa ni, barulah kita akan sungguh-sungguh rasa kepentingan dia. Jadi itu yang maknalah ringkas saya terang tentang ni. Ini antara istilah dia, ar-rahbah min husulil fi'il. Bila dia rasa suka benda tu, dia akan cari jalan nak dapat hasil daripada apa yang dia minat tadi. Okey. Kemudian wa'allamah. Peringkat seterusnya, bila tujuan mengajar. Di sini Nabi menjelaskan lagi tujuan mengajar. Jadi bila dia dah berjaya hasil dia tadi, mendapat apa yang dia cita-citakan, ilmu tadi, bermula dengan satu lagi perkara yang dia kena lakukan, iaitu apa? Menyampaikan. Jadi tujuan belajar adalah untuk berkongsi dengan orang lain. Jadi dalam makna kalimah seterusnya, daripada muka surat 2 tu, guru adalah penggerak utama proses tarbiyah, kan? Guru yang sebenar berterusan mengajar Quran dan tidak habis-habis mempelajarinya. Golongan sebegini di sisi Allah dikenali sebagai golongan Rabbani. Jadi hadis yang kita baca ni, dia biasanya hadis mesti ada sandaran daripada ayat Quran. Jadi ayat Quran dia surah 3 ayat 79 tu. Jadi hadis tu sebenarnya, hadis yang Nabi baca ni, dia adalah penjelasan daripada ayat Quran surah 3 ayat 79. Dia buka surah 3, surah Ali Imran ayat 79. Ayat tu panjang, kan? Ayat tu mula dengan maka ali basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nas kunu ibadali min dunillah. Jadi tidak patut bagi orang yang Allah berikan dia maka ali basyarin an yu'tiyahullahu kitab, Allah berikan dia ilmu. Kitab tu maksudnya simbolik kepada ilmu. Kemudian wal hukmah, wal hikmah, kan? Wal hukmah, hikmah maksudnya apa? Dia mampu untuk menguasai ilmu tadi, kitab tersebut. Kemudian wan nubuwah, nubuwah ni pangkat Nabi. Jadi di sini ayat ni cerita tentang tidak patut bagi Nabi lah yang Allah berikan dia ilmu dan hikmah ni. Lalu dia ajak orang untuk apa? Summa yaqulu linnas kunu ibadali. Dia ajak manusia menjadi pengikut dia. Maksudnya apa? Bukan penyembah dia, bukan semestinya, tapi apa? Ikut apa yang datang dari dia, bukan apa yang datang daripada Allah. Sepatutnya apa? Summa yaqulu linnas kunu ibadali min dunillah. Walakin kunu, ni frasa dia. Kunu rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima
kuntum tadrusun. Jadi di sini Allah suruh kita jadi apa? Kunu Rabbaniyin. Jadilah Rabbani. Jadilah Rabbaniyin jamak. Maksudnya apa? Kita kena mengajak manusia ni jadi umat Rabbani. Jadi semua umat Islam perlu ditarbiah agar jadi umat Rabbani. Apa umat Rabbani ni? Ni Rabbani ni berperkataan apa? Rabb ni maksudnya pencipta lah. Kan? Pencipta, pengurus, Allah lah. Rabbul Alamin. Jadi bermakna semua manusia ni jadikan diri dia sebagai guru, pembimbing yang ada ilmu daripada Allah, maka dia berusaha untuk jadikan semua yang lain juga manusia, murid-murid dia yang lain, supaya sama-sama menjadi apa? Hamba Allah. Hamba Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Dengan cara ni. Takkan dapat kita jadi hamba Allah Rabbani ni yang sebenar tanpa apa? Belajar. Tanpa mengajar. Takkan dapat. Kalau tak ada dua proses ni, maka takkan ada Islam hari ni. Kan? Kalau tak ada dua proses ni, dan hadis Nabi khairukum ummatan dalam sahabat tu, dua proses apa dia? Belajar, mengajar. Islam hari ni tak akan wujud. Tak ada. Dan kalau tak ada usaha ini juga, generasi sekarang, Islam hari ni akan pupus. Walaupun apa? Dia punya simbol ada. Simbol je tinggal. Tapi ajarannya pupus. Sebab tak ada proses belajar dan mengajar. Semua orang nak belajar benda lain. Quran tak ada lagi dah. Kalau belajar Quran pun dia tak nak belajar semua. Dia ambil bahagian je. Macam Yahudi lah. Itu kau punya Allah kata wallazina ja'alul Qur'anu idin. Dia menjadikan Quran ni terbahagi-bahagi. Dia nak ambil Quran untuk apa? Tajwid je, kosmetik je. Untuk apa lagi? Musabaqah je, tandingan je Quran. Tak jadi. Itu orang yang menjadi Quran ni terbahagi-bahagi. Dia ambil part-part yang mana yang hari ni orang suka kan. Itu dia jadi. Ini bahaya. Jadi inilah dua proses. Apa dia? Tu'allimun, kamu mengajar. Jadi dalam Quran ayat ni Allah kata proses mengajar kitab. Dan semuanya, dan disebabkan kamu, di sini ada bima juga kan? Bima kan? Sama lah. Jadi B ni sebab lah. Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu Rabbani. Macam mana nak jadi Rabbani? Disebabkan kamu mengajar kitab. Jadilah Rabbani. Dan disebabkan kamu tadrusun apa? Sentiasa mempelajari dia. Jadi kata Ibnu Mas'ud ni, Rabbani ni apa? Siapakah Rabbani ni? Macam mana cara dia? Allazi yu'allimun nas bi sigaril ilm qabla kibarihi. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, apa maksud Rabbani ni? Apa Rabbani ni? Apa dia ciri-ciri dia?
Iaitu orang yang dia mengajar manusia, orang ramai, dia mengajar orang ramai bisiraril ilm, dengan ilmu yang asas. Sirar ni ilmu kecil, ilmu asas. Qabla kibari, sebelum ilmu yang besar. Faham? Apa ilmu asas? Ilmu asas ni apa? Tilawah. Tilawah ni. Jadi tilawah ni ada dua lah. Apa dia? Lafaz dan makna. Dua ni dia ajar. Maksudnya ni apa? Cara nak baca dengan betul dan cara nak memahami. Ni ilmu asas. Lepas tu nak belajar apa? Taranum ke? Kan itu yang tak ada apa, tak ada pun tak ada masalah. Qiraat ke, itu lain lah, tu cerita lain. Tu kosmetik dah. Faham ah? Tu dah kosmetik dah. Kadang-kadang pun tak ada apa-apa pun. Tak dosa pun tak tahu pun benda tu. Yang dosanya apa? Ni, tak tahu ni. Pernah tak orang fikir? Dia tak tahu makna, dia dosa. Pernah? Kita pernah rasa tak? Saya tak tahu makna Quran, saya rupanya dosa. Pernah tak rasa? Kita tak rasa apa-apa. Kalau kat sekolah kan, kita tak tahu pelajaran tu, tak faham pelajaran tu, rasa tak bersalah dengan cikgu tu. Rasa takut tak? Tak. Kan? Tak boleh. Kita kena usaha untuk dapat kan? Kan kalau ni. Apatah lagi dengan Allah. Sebab itu kata, kita tengok. Terus kita pergi musurat ni. Jadi ulasan hadis ni lah saya nak. Kata-kata Umar, Abu Bakar As-Siddiq, kalau tengok muka surah 4 tu. Muka surah 4 atas tu. Tengok kata Abu Bakar As-Siddiq. Jumpa dekat bahagian perubahan kat atas dia tu ada macam hadis tu kan. Ni bukan hadis ni Atharus Sahabat. Cuba kita baca. Ayyu sama'in tudhilluni, ayyu sama'in tudhilluni, wa ayyu ardin tuqilluni, idza qultu fi kitabillahi bighairi ilm. Dalam ayat lain, idza qultu qiraah, ketika aku membaca qara'tu kitabillah bighairi fahmi, aku baca kitab Allah tanpa faham. Faham? Tu maksud dia. Tak tahu apa-apa pun rupanya. Siapa yang malu ni kepada Allah, siapa? Jadi kata Abu Bakar ni. Abu Bakar ni dia tahu tak kitab Allah? Abu Bakar tahu tak? Kalau ikutkan ilmu Abu Bakar dengan kita, tinggi mana? Tak terjangkau lah langit dan bumi kot. Debu pun tak ada kot kat mana kita, dia punya faham Quran dengan kita. Tapi dia masih malu kalau ada benda lagi tak tahu dalam Quran. Patutnya kita berganda malu tak? Berapa kali ganda kita patut malu dengan Allah kalau tak faham Quran? Patutnya lagi berganda-ganda, tak tahu berapa kali ganda. Tapi rasa tak? Ini sebab tu kita kena rasa. Dia kata apa? Bumi mana yang aku nak tuzilluni apa? Langit mana yang aku nak berteduh? Bumi mana yang aku nak pijak? Malu dia sebab kita pijak kat bumi yang dia cipta. Dia turunkan Quran, kita tak peduli pun yang dia. Kita duk ambil yang lain. Yang tak cerita apa-apa, kita duk kalut pergi belajar. Kan? Duk kalut ni. Padahal dia tak cerita pun bumi, langit dan bumi. Kan? Tulisan dia tu, orang yang tulis tu, dia tak cerita pun langit dan bumi. Dia tak berikan kita rezeki. Tapi kita duk kalut kejar dia punya. Tapi Allah yang bagi rezeki, yang cipta. Allah turunkan wahyu, kita tak peduli apa-apa pun. Tak faham pun, tak rasa bimbang pun. Betul tak? Ya Allah, banyak besarnya. Kan? Tengok Abu Bakar ni orang beriman, begitu rasa malu je dengan Tuhan. Ya Allah, manalah aku nak berteduh ni, Engkau cipta bumi. Kalaulah aku firman Engkau, aku tak boleh macam tu. Jadi ini satu renungan untuk kita yang patut kita rasa, ya Allah, begitu besarnya kita. Jadi itulah pentingnya dua perkara. Tu'allimunal kitab, itu maksud Rabbani apa dia? Orang yang ajar manusia dengan ilmu yang asas. Inilah yang Nabi ajar kepada para sahabat, ilmu asas. Kunna nata'allamul Quran asyra ayah. Kami dahulunya, kata Imam Ibnu Mas'ud, kami dulu belajar 10 ayat.
Nabi terangkan, dan kami tak akan menganjak daripada 10 ayat sampai kami tahu apa? Ma'aniyah, makna dia. Nampak tak para sahabat semua? Barulah, dan sampailah kami amalkan dia 10 ayat tadi. Barulah kami tujawwizhunna, kami pergi ayat lain. Ketidak kami malu. Ketidak kami malu. Kita khatam ni Ramadan dekat ni. Kan? Khatam semua tapi tak faham satu apa pun. Tak siapa-apa pun. Berbezanya faham kita dengan para sahabat. Faham? Mana yang tahu Quran, yang turun Quran dekat, Quran sangat dekat dengan dia? Pastilah para sahabat. Dan kita patutnya, diorang patut ikut cara kita ke kita patut ikut cara diorang? Kita lah patut ikut cara sahabat. Kan? Tapi itulah dia. Jadi kita kena sedar benda tu. Selagi kita terus dengan budaya yang macam tu, agak-agak nak maju tak Islam? Tak akan maju. Islam ni hari ni macam itulah, ramai je. Tapi rupanya apa? Buta Quran. Tak tahu perintah Allah pun. Dia terpaksa apa? Ikut je. Dia terhad. Sebab tu kita tak kuat nak lawan nasi luar masuk. Kita sendiri tak tahu nak jawab apa. Sebab apa? Kita tak tahu pun dalil dalam Quran. Nak hujah kita tak reti. Kan? Nak hujah macam mana? Kita hujah idea kita sendiri. Idea kita tak kuat melainkan wahyu. Wahyu yang paling kuat. Hujah balighah adalah wahyu. Selagi kita tak boleh kuasai wahyu, kita nak hujah, akhirnya kita guna idea kita sampai bila dia tak akan sudah. Checkmate adalah dengan ayat-ayat Allah, dengan sabda Nabi. Itu dah checkmate sepatutnya. Tapi kerana manusia, umat Islam sendiri tak kuasai sumber utama dia, macam mana umat nak kuat? Faham? Jadi itu yang kita kena sedar. So, pentingnya belajar proses ni. Proses Allah kata kunu rabbaniyin. Jadilah kamu generasi ini rabbani. Apa dia? Apa kerja mereka? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Itu. Jadi semua kita sepatutnya bercita-cita untuk itu. Tujuan kita datang kelas untuk apa? Keluar kelas nak jadi apa? Ada tak Allah cela orang yang dia diam saja? Cuba tengok surah 8. Surah 8. Ayat 22. Surah 8 ayat 22 kan? Ayat 20 dulu. 8, 20, 21, 22 eh. Ayat ni kita jadi cara dia senang. Kita nak kuasai Quran lah. Tapi kita tak mampu, banyak sangat ayat kan. Yalah, nak suruh hafal pun, juz amma pun mungkin susah juga kan. Jadi bila jumpa satu ayat, apa dia? Kita dapat pegang ayat tu. Prinsip. Ayat-ayat Quran adalah prinsip kita. Quran ni dia bentuk prinsip manusia. Okey? Quran ni fokus Quran, tujuan Quran turun dia prinsip. Sebab apa? Seseorang tu tak akan boleh amal dengan baik, dengan sempurna buat ni tanpa ada prinsip yang jelas. Jadi Quran membentuk prinsip matlamat yang jelas. Kitab tarbiyah. Jadi bila jumpa satu ayat Quran, apa dia? Kita terus grab ayat tu. Itulah yang dulu saya mula-mula macam mana saya boleh tadabbur macam ni. Saya dulu bukannya terus masuk pergi mana-mana ke Jordan ke mana, tak. Kita tadabbur. Mula dengan itulah terjemah, belajar bahasa Arab apa semua. Kemudian kita ayat Quran ni kita tak pernah rugikan. Faham? Kalau kat sekolah kan cikgu ajar, cikgu bagi satu point kan, kita terus nak ambil benda tu kan, buat dalam buku kan.
Begitulah juga dengan Quran sepatutnya. Jumpa ayat ni, oh ini kefahaman ayat ni macam ni. Jadi kita terus ingat ayat tu. Baik. Jadi surah ni Allah kata, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah sebut ayat ni, kita kena ambil perhatian. Ni ayat ni khas untuk orang beriman. Orang yang tak beriman tak payah tengok ayat ni. Ini khas untuk orang beriman. Kenapa Allah sebut orang beriman sedangkan dia dah beriman? Supaya menambah kualiti iman dia, supaya iman dia jadi iman yang betul. Iman dia iman yang Allah terima, yang benar. Ya Allah nak macam itu. Jadi Allah kata, ati Allah wa Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu berpaling sedangkan kamu mendengar. Apa maksud dia? Mendengar? Jadi ayat Allah ni dia ada dua. Ayatullah dia ada dua lah. Satu Quran, Quraniyah, satu lagi Kauniyah. Ataupun Sam'iyat, ataupun yang ni Basariyat. Dua ni ayat Allah yang kita kena faham. Jadi dalam Quran kadang-kadang tu mereka ada telinga tapi tak mahu gunakan untuk melihat, mendengar ayat-ayat Allah. Apa maksud dia? Disebut telinga, ayat yang mana? Sam'iyat, Quran. Quran ni sam'iyat. Apa yang kita dalam Quran ni kita dengar lah. Asalnya Quran ni dengan wahyu, dengan ucapan lisan Nabi. Itu sebut sam'iyat tu. Dan kemudian kauniyah ni perbuatan Allah yang kita boleh tengok dengan mata. Apa berlaku, hujan turun, matahari, kan, pagi tengok duha, bagaimana semuanya. Itu nama dia basariyat, ayat yang boleh dilihat dengan mata. Jadi bila Allah cela mata, maksudnya ayat kauniyah. Bila Allah cela telinga, maknanya apa? Syariat, wahyu. Jadi ni Allah cela mata ke telinga? Ni dia Allah kata, wa antum tasma'un, sedangkan kamu dengar. Iaitu perintah Allah ni dalam Quran ni. Dan Allah kata dalam ayat 21, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Boleh je. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu jadi seperti orang yang mereka cakap kami dengar, tapi Allah kata apa? Wahum la yasma'un. Sedangkan mereka tidak. Apa maksud dia? Tapi tadi kan dia kata dia dengar. Apa dia maksud dia? Sedangkan mereka tak mendengar, kata, faham? Mak cakap kat anak, pergi kedai. Kejap lah, dengar tak mak cakap ni kedai? Ya tahu, tak pergi kat. Dia dengar kan? Tapi apa? Tak dengar kata lah tu. Itu maksud ayat ni, faham? Wahum la yasma'un, dia kata dengar tapi sebenarnya tak dengar. Apa dia? Tak buat pun.
Tak taat pun. Antaranya tanda dia apa? Bila dia dengar, sepatutnya dia kena buat apa? Tujuan dia belajar tadi kan. Dia dengar ni pelajaran. Dia sepatutnya buat apa? Wa'al, mengajar, sampaikan. Sebab tu Allah kata, Allah buat celaan kepada orang macam ni. Allah kata ayat ke-22, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya syarrad dawab, seburuk-buruk dawab. Dawab ni apa dia? Haiwan yang bergerak-gerak, haiwan melata. Di sisi Allah ialah apa? Dua Allah kata. Apa dia? As-summun. As-sum apa? Pekak. Bukmun. Nampak? Pekak dia tak dengar kata, bisu sebab tak menyampaikan kata. Faham? Ya Allah cela. Senyap je rupanya. Kenapa dia tengok firman Allah ni, kenapa dia tahu tapi kenapa dia senyap? Sedangkan tujuan kita tahu apa dia? Untuk selamatkan orang lain, untuk sampaikan. Tapi Allah cela. Bila dia bisukan diri dia, dia datang kelas seorang-seorang dia je, tak pernah sampai pun kat siapa-siapa. Faham tak? Jadi apa hujah dia nanti nak cakap dengan Tuhan? Kenapa kamu senyap je ni? Kan kamu dah tahu. Dia tengok kan, orang sebelah dia rupanya kena tarik masuk neraka kan. Kenapa kamu senyap je? Apa alasan dia nak jawab nanti? Dia tahu. Sebab tu dia ada sebab masuk neraka ada dua. Ada dua. Pertama sebab apa? Sebab lalai. Allah cela kan orang lalai. Lalai kat mana? Lalai ni dia tak ada ilmu lah. Dia tak peduli. Dia tak peduli langsung. Tu dalam surah 179. Tengok Allah kata ayat panjang sikit. Saya baca, tengok, perhatikan ayat tu satu-satu. Dia Allah kata walaqad, dan demi sesungguhnya. Benar-benar pasti pun boleh makna dia. Zaraqna li jahannam, kami telah penuhkan jahannam, neraka jahannam. Katsiran minal jinni wal ins. Ramai jin dan manusia. Kenapa? Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati. Mereka ada akal. Ada akal fikiran, tapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Biha tu rujuk pada ayatillah. Kedua-dua ni. Kedua-dua. Akal ni untuk apa dia? Kedua-duanya dia relate kan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, ini satu ni, tapi mereka tak mahu lihat ayat-ayat Allah. Nampak aja benda yang ada berlaku ni semua fenomena alam. Ini semua benda biasalah, air tahu macam mana. Contoh kan, dia tak nampak pun Allah nak bagi hikmah, tak nampak. Mati kan, sahabat dia meninggal ke, ini biasalah, itulah kehidupan kan. Kita pergi, ada yang pergi, ada yang ni. Dia tak nampak pun. Untuk apa? Allah tunjukkan ayat-ayat tu depan mata dia kan. Kemudian walahum azanun, dan mereka ada telinga, la yasma'una biha. Mereka tak mahu apa dia? Mendengar ayat-ayat Allah. Ayat tu apa? Belajar. Maksudnya belajar Quran lah, faham Quran tu. Tak mahu juga. Jadi ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi sesat mereka. Ulaika humul ghafilun. Sebab apa? Ghafil, lalai. Mereka ini lalai dalam kehidupan. Ini sebab, antara sebab masuk neraka lah. Tapi bagi orang yang tak lalai, dia belajar, rajin ni, boleh tak juga jadi sebab masuk neraka? Boleh. Bila apa?
Bila sumun ni dia bisukan diri dia. Sebab dia adalah menjadi apa? Duta untuk sampaikan ketika dia telah tahu, orang tak tahu. Ramai jahil kan? Sebagai orang mukmin sifat dia apa? Wal mu'minina wal mu'minat. Apa dia? Surah apa prinsip kita mukmin? Prinsip mukmin. Surah 9 ayat 71. Prinsip mukmin. Itu tulis ayat tu, tajuk dia, ayat tunggal dia prinsip mukmin. Kadang-kadang kita nak dapat kuasai ayat Quran tu, kita kena pandai bijak buat ayat tunggal pada satu ayat tu. Itu point dia. Kita nak point of view ayat tu, ringkas dia supaya kita dapat relate dalam tadabbur. Oh, ayat ni bila cerita pasal ni, itulah ayatnya. Faham? Prinsip mukmin apa? Surah 9 ayat 71. Prinsip mukmin. Ke 72? 71 rasanya. Betul. Jadi Allah kata wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Awliya tu key point of view dia, key dia awliya. Orang beriman ni laki atau perempuan sama je, mereka ni adalah awliya. Apa awliya? Awliya ni maksudnya disebut wali, jamak kepada wali. Bukan? Wali ni apa? Pelindung lah kan? Jadi kalau ada anak perempuan, siapa wali? Bapa dia lah, ayah dia. Jadi maksudnya apa? Kenapa dia bertanggungjawab, betul tak? Bertanggungjawab. Jadi bila benda yang dia letakkan bertanggungjawab ke atas bahu dia, itu nama dia apa? Saya ada beg, saya ada wang untuk orang bagi kat saya. Saya bertanggungjawab ke atas duit tersebut contohnya. Itu nama dia apa? Orang bagi saya tu nama dia apa? Amanah. Amanah ni daripada perkataan apa sebenarnya? Aman. Aman tu dia lahir jadi perkataan apa? Iman. Semua berkaitan. Jadi bila sebut aulia, apa amanah kita? Amanah mukmin apa dia? Surah 66 ayat 6. Itu amanah mukmin. Amanah yang Allah pertanggungjawabkan ke atas orang mukmin adalah surah 66 ayat 6. Buka surah 66 ayat 6. Ni kita punya amanah lil mukmin. Amanah kepada orang mukmin. Apa dia? Tengok Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Itulah amanah orang mukmin. Jaga kamu, diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada terkena apa? Azab Allah, neraka. Terkena api neraka. Ni amanah kita. Kita jaga diri kita dan jaga ahli. Ahli ni Allah tersebut keluarga. Kalau ada majikan, ada pekerja bawah dia, dia jaga pekerja dia daripada kena azab. Pemimpin negara, dia kena jaga rakyat dia daripada kena azab. Bapa kena jaga anak dia daripada kena azab. Semua kullukum ra'in kan, wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang isteri kan, dia juga amanah lah. Dia ada amanah menjaga anak dia, harta keluarga suami dia daripada apa? Anak dia daripada terkena azab. Sama je. Jadi itulah amanah kita. Ramai jaga amanah. Amanah apa? Duniawiyah saja kan. Amanah duniawi jaga kan. Tengok orang boleh amanah, ini jaga ni, tapi pekerja dia tu tudung tak ada pun semua kan. Dia tak siapa pun. Tapi bab yang ni kan, okey bagus, dia jaga semua. Tengok bekerja dia dengan tak solatnya, dia tak rasa. Benda tu lah amanah paling besar. Betul tak? Betul tak? Hakikatnya macam tu. Office Islam contohnya kan,
Pekerja dia tak solat, dia tak kisah. Tapi integriti dalam hal lain, dia kisah. Nampak tak pemikiran dia songsang ke tak songsang sebenarnya ni orang Islam kita? Songsang lah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Apa jadi punca? Apa punca berlaku tu? Ada tak proses ni dalam hidup kita? Ada tak proses ni? Tak ada proses ni, tak ada. Proses faham ni, ada tak? Mana ada? Musabaqah memang tiap tahun, tapi apa? Ada tak? Baca terjemahannya ada tak? Kaji? Tak ada. Nah, dia hanya sebagai apa orang kata? Adat biasa dalam laluan macam tu. Kita kan Islam, mesti tunjuk cara Islam sikit sebahagiannya. Begitulah. Jadi benda ni kena cakap memanglah apa dia? Apa dia? Qulil haq walau kana murran. Cakap je betul. Memanglah pedih, pahit nak telan, kan? Tapi memang macam tu. Selagi tak ada orang yang berani cakap betul, inilah dia. Nampak? Jadi sebab itu Allah kata dalam ni prinsip kita. Maka kita faham sekarang ni tadi apa ni? Al-mu'minuna wal mu'minat, apa dia? Ba'duhum awliya. Sebahagian mereka adalah pelindung lain. Daripada apa? Pelindung daripada apa sebenarnya? Yang paling besar, daripada kena azab. Sebab tu yang dia usaha untuk lindung kawan dia, saudara dia, semuanya orang Islam ni daripada apa? Terkena azab Allah. Tapi yang itu dia tak jaga. Itu maksud dia. Sebab itulah selepas ayat ni Allah kata apa? Macam mana cara nak lindung daripada azab? Ya'muruna bil ma'ruf. Kena menyampaikan. Sebab tu Allah cela tak orang yang diam. Tadi macam apa? Inna syarrad dawab. Macam binatang melata. Seluruh binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang dengar dah. Tapi seolah dia pekak tak dengar kata dan dia diamkan diri dia melihat kerosakan. Jadi sebab itu Allah ada sebut. Cuba tengok dalam surah 2 ayat 159 160. Ini teguran juga. Jadi tadi punca neraka sebab lalai. Jadi punca kedua bukan lalai, dia ada ilmu. Tapi dia buat apa? Dia untuk dia je rupanya. Dia tak lindung pun orang lain, dia senyap bisu. Dia surah 2 159 hingga 160. Dalam ayat ni Allah bagi masalah dan Allah bagi solusi. Allah bagi problem dia, Allah tunjuk ini bahaya, kamu jangan macam ni, dan Allah terus bagi solusi. Ayat 160 tu solusi. Faham Dia tengok Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Orang sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada bayyinat, penjelasan-penjelasan. Mimba lima bayyannahu linnas, setelah diterangkan kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullah, mereka ni Allah laknat. Kita bimbang ni laknat ke? Wa yal'anuhumul la'inun, orang lain juga melaknat dia. Sebab apa? Rupanya dia tak ada faedah. Dia ada ilmu, tahu dah. Lepas Allah kata, kamu ni diharap, contohnya kita kan, kita keluarkan seorang yang dah dengan harapan yang tinggi. Dia ni dah tahu benda kan, dah latih training, tapi dia tak buat apa-apa. Dia buat benda lain. Kita rasa marah tak? Kamu ni tak guna apa-apa, tak guna apa tu, penat aku ajar. Contoh, itulah umpamanya. Kita dah tahu, tapi kita senyap je. Seolah-olah begitu. Jadi Allah cela. Ada tak solusi? Solusi dia apa? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang taubat. Kita faham makna taubat apa? Kita faham makna taubat sama tak macam Quran suruh faham? Itulah kita tengok makna taubat, kita tak ikut, tak tengok melalui Quran pula taubat yang macam mana sebenarnya maksud taubat ni. Cuba tengok Allah kata ada 3 prinsip taubat ni dalam satu ayat. Nanti kita gabung lagi satu ayat. Jadi Allah kata illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Apa dia kena buat? Apa bukti taubat ni dia sempurna? Taubat dia betul-betul wa aslahu. Nampak? Bukti dia ni betul-betul dah taubat ni, apa dia? Dia berlaku perubahan diri dia. Islah. Aslah ni berkaitan islah. Dan apa lagi?
Ini yang berat sekali. Wa bayyanu, dan dia nyampaikan. Dia tak senyap dah, dia menyampaikan. Itu betul-betul dia. Baru Allah kata apa? Faulaika atubu alaihim. Mereka lah orang yang aku terima taubat ke atas mereka. 3 benda dia buat. Apa dia? Dia taubat, ya. Dia dah tahu dia kesilapan dia, dia akui kesalahan dia. Apa dia? Betul-betul dia, maknanya dia akui salah dia betul-betul. Dia islah, berubah diri dia. Maknanya dia belajar. Kemudian dia bayanu apa? Dia sama tak dengan hadis Nabi tadi yang kita baca sekarang? Khairukum man, sama je. Mana-mana ayat Quran mesti relate, sama je. Itu maksud dia. 2 benda. Tu'allimul kitab, tadrusunul kitab. Sama je. Inilah benda yang perlu ada pada umat Islam. Ajar Quran. Hari ni mana yang kita banyak rekrut? Kita jangan harap media ni dia tak akan, dia dah dikuasai oleh yang lain. Kan? Sebab tu dia rekrut apa? Apa dia? Dia rekrut apa? Voice apa? Cilik lah kan, apa? Akademi apa entah kan. Dia rekrut orang-orang tu jadi pakar nyanyi, pakar berlakon, pakar semua. Boleh tak kita ikut macam tu? Kita buat jalan kita lah. Kita nak rekrut pakar ni. Kan? Yang faham struktur Quran ni. Ini bukan jalan yang mudah lah. Sebab apa? Dia bukanlah mendapat liputan. Faham? Dia tak ada dapat liputan. Liputan kita siapa? Penduduk langit je, Allah je. Itu je, kita harapkan tu lah. Jadi kemudian dalam ayat lain, jadi dia buat 3 perkara. Jadi taubat ni mesti apa? Taubat ni dia buat 2 benda ni je. Lepas taubat dia buat apa? Dia belajar untuk dia sampaikan. Itulah orang yang betul-betul taubat. Okey, dalam surah satu lagi, 4, surah 4 ayat 145 hingga 146. Jadi Allah kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, mereka itu apa? Berada dalam kerak neraka. Siapa orang munafik? Siapa orang munafik? Nabi kata ciri-ciri dia salah satun ayatul munafik salasah. Ayat tanda-tanda munafik tu ada 3. Apa dia? Iza hadasa kadzaba. Iza hadasa kadzaba. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Dan yang ketiga, wa iza u'tumina khana. 3 Jadi ayat tanda-tanda orang munafik itu 3. Bila dia cakap, dia bohong. Bila dia janji, apa? Mungkir kan janji. Bila dia diberi amanah,
dia khianat. Banyak tak? Ayat. Betul lah. Satu je. Ayat tu. Jadi yang ni kita faham selalunya tuju kat mana? Maksudnya bila dia cakap dia dusta, maknanya cerita pasal apa ni? Siapa yang cakap? Dia cakap bohong lah. Dia tipu orang lah. Betul tak? Dia tipu orang. Yang ni dia janji dengan orang, dia mungkiri kan. Yang ni orang bagi dia amanah, dia khianat amanah kan. Sebenarnya maksud dia ni yang lagi besar apa dia? Dia cakap dengan Allah tapi dia bohong. Faham? Tu patut kita faham tu. Hari-hari disebut dalam solat dia apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya hanya engkau je kami nak sembah ni. Tapi lepas je keluar solat tu, dia tak tunjukkan pun ciri-ciri sebenar dia tu sembah Allah, hamba Allah. Tengok dia buat benda lain. Kan? Iza wa'ada akhlafa. Ni. Bila dia janji dengan Tuhan, ya Allah, kalau aku dapat rezeki ni, insya-Allah aku nak infak. Kan? Insya-Allah aku ini apa ni? Syirik dakwah. Cuba tengok surah 10 ayat 22. Di silap kita nampak dengan orang. Rupanya ayat ni hadis ni, cuba tengok dengan Tuhan. Lagi banyak daripada dengan orang. Surah 10 ayat 22. Jadi Allah kata huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin. Okey, dia kata dialah Allah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di dapat menguasai daratan dan lautan. Sampailah bila manusia ni naik kapal, Allah bagi dia angin yang baik. Kan, kapal dia pun dia rasa seronok je, meluncur dengan baik. Tiba-tiba Allah tukar angin tu jadi angin yang keras, badai. Kemudian sampai timbul ombak yang sampai dia rasa apa, habislah dia, karamlah dia, matilah dia lepas ni. Saat itu baru dia ingat siapa? Dia ingat Allah. Lalu dia doa apa dia? Dia berdoa dengan Allah penuh keikhlasan, sungguh-sungguh. Dia kata apa? La in anjaitana min hazihi latakunanna minal syakirin. Kalaulah engkau selamatkan kami akan syukur. Kami pasti jadi orang bersyukur. Ramai tak? Jadi ini kita berjanji dengan siapa? Allah. Begitulah keadaan dia. Bila Allah bagi contohnya, apa dia? Dia dah lupa pula dengan apa yang disebut dulu. Dia lupa yang dia minta dulu. Baik. Kemudian izak tu minah khona. Ni lagi masalah juga. Bila dia diberi amanah, dia khianati amanah. Dia diberi harta, dia diberi anak, lalu dia khianati amanah tersebut. Betul? Dia diberi anak, lalu dia hantar anak dia jadi apa? Jadi hamba Allah ke hamba dunia? Kan? Salah lah, kesilapan lah kat situ. Itu dia khianati amanah yang Allah bagi kat dia. Kan? Ni sepatutnya kita nampak ayat ni, apa dia? Ini bukan sekadar dengan manusia. Dia berdusta dengan Tuhan, dia berjanji dengan Allah, tapi dia mungkiri janji dengan Allah. Dia Allah bagi dia amanah, dia khianat amanah dia. Amanah dia apa tadi? Untuk jaga daripada kena azab. Supaya apa? Kenal Tuhan, supaya bekerja untuk Allah. Tapi dia jadi kerja untuk lain terus. Jadi ini pentingnya usaha kita mengajar, menyampaikan supaya apa? Pemikiran itu diperbetulkan lah. Baik. Sebab itu kita buka muka surat 3. Patah balik kejap.
pentingnya melihat pada apa ilmu ni, siapa yang mengajarnya. Sebab apa? Ilmu ni adalah mengacu pemikiran kita terhadap matlamat hidup. Ya. Ilmu ni dia memacu kita punya fikiran, akal fikir kita kepada matlamat kehidupan. Lepas tu Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Dalam hadis yang lain Nabi kata seseorang itu adalah hidup dia di atas agama kawan dia, cara hidup kawan dia. Fal yanzu ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap seorang kamu memerhatikan siapakah sahabat dia tu. Sebab apa? Itulah agama dia. Itu kena hati-hati. Kemudian dalam ayat ini kata Ibnu Sirin, kita baca inna hadzal ilma, jumpa dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Nampak? Ilmu ni adalah agama. Betul, hati-hati nak ambil ilmu. Sebab apa? Dia akan mempengaruhi kita punya cara hidup. Din ni apa maksudnya? Way of life. Way of life, bahasa Inggeris ni way of life. Kalau bahasa Melayunya apa? Cara hidup lah. Jalan kehidupan kita. Dia akan pengaruhi kita punya tindak tanduk. Itu ilmu penting untuk kita perhatikan. Lepas tu nak kata Ibnu Sirin lagi, maka perhatikanlah olehmu daripada siapakah kamu mengambil ilmu. Daripada siapa kamu ambil ilmu. Baik. Kemudian keistimewaan Quran ni, orang yang belajar Quran ni ada banyak keistimewaan dia. Antaranya cuba tengok hadis di situ. Jadi Allah kata dalam muka surat 3 tu sebelah tu, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu ada ahlinya daripada kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah siapakah mereka ini yang menjadi ahli, yang Allah menyatakan dia adalah ahlina, keluarga Allah. Jadi Nabi kata hum ahlul Quran, mereka itulah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka lah ahlul Quran dan ahlullah, keluarga Allah, dan istimewa di sisi Allah. Kita ada orang, kita bukannya orang yang ada apa-apa, kan? Tapi tiba-tiba kita datang satu majlis orang kaya yang terkenal contohnya, kan? Tiba-tiba dia panggil kita contohnya, masuk tempat dia, tempat VIP. Agak-agak kita rasa macam mana? Tiba-tiba berbunga-bunga hati ni, rasa bangga je orang semua tengok. Kan? Itu baru manusia. Itu baru siapa? Manusia. Ini nanti ke akhirat ni, siapa? Pencipta semua makhluk. Bahkan dia kata wa khassah tu, istimewa Allah berikan dia punya layanan dia nanti. Jadi ini satu galakan. Hadis ni sebenarnya adalah motivasi, antara motivasi yang sangat besar buat orang beriman. Dan banyak lagi dalam hadis yang lain lagi Nabi kata al-mahirul bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran ini bersama dengan malaikat yang penuh kemuliaan, lagi banyak kebaktian. Manakala wallazi yaqra'uhu yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran isnan. Manakala orang yang tergagap-gagap baca, kan, dia usaha untuk betulkan bacaan ni walaupun dalam keadaan susah payah ni, maka dia juga dapat 2 pahala. Jadi tak ada rugi dengan Quran. Dengan Quran ni tidak ada kerugian sedikit pun. Dan Quran ni tujuan diturun adalah untuk apa? Proses perubahan, berlakunya perubahan. Jadi tujuan belajar Quran, tanda betul-betul dia belajar apa dia? Berlaku perubahan pada diri kita. Saya ambil tajuk-tajuk je. Saya tak boleh baca kan itu. Nanti bacalah detail ni. Kalau kita nak kupas satu-satu, dia memang tak habis. Biasanya kalau betul-betul hari ni nak kupas ni, satu bab ni satu sesi je saya. Perubahan, hari ni bincang perubahan je. Nanti lambatlah habisnya, kan? Kita kelas dah lah seminggu sekali, lepas tu selang-seli, kan? Jadi tujuan Quran turun adalah untuk apa? Islah. Perubahan ni maksudnya boleh tulis kat tu. Inilah proses islah.
Cara islah tak dapat tidak apa dia? Tak dapat tidak, islah ni kena buat, kena pegang teguh dengan Quran ni. Kena teguh dengan dia. Cuba tengok surah 7 ayat 170. 7:170. Islah. Sekejap. Ni Allah kata apa? Surah 7 Nampak? Pendek je ayat-ayat, tapi ayat ni prinsip kita juga. Jadi Allah kata wallazina yumassikuna bil kitab. Orang-orang yang apa? Yumassikuna bil kitab. Apa tu makna? Berpegang teguh. Dia ambil semua. Kalau boleh hidup kita ni, apa saja kita nak tahu ayat apa yang berkaitan. Saya nak buat ni, ada tak ayat dalam Quran? Saya nak buat ni, ada tak ayat dia? Saya nak buat ni, ada tak? Itu ni kita kena buat. Sebab tu akhirnya kita seronok dengan tu. Tengok butiran yang saya sebutkan, kalau boleh semua nak keluar ayat. Kita tahu kat mana tempat dia. Oh, ayat ni Allah cakap, bukan saya cakap, Allah cakap. Oh, ini satu apa? Kegembiraan sepatutnya. Dengan nikmat ni lah Allah kata apa dah? Kita kena gembira. Nanti kita tengok ayat dia. Jadi Allah kata orang yang berteguh dengan kitab ni, dia ni orang yang sungguh-sungguh nak islah diri dia. Kalau dia ambil sikit-sikit tu bukan orang nak islah. Islah ni dia ambil sepenuhnya. Faham Sebab tu Nabi ni kafatan linnas kan. Dalam surah yang lain kita ambil lagi sikit. Jadi Allah kata wallazina yumassikuna bil kitab inna la nudhi'u ajral muslihin. Betul ayat tu? Betul. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab ini dengan sesungguhnya kami tak akan sia-siakan orang yang nak mengislah diri dan masyarakat. Bukan semua orang suka kita nak cakap. Kan ada orang ni kata saya memang dia punya prinsip, dia datang saya nak baca je. Tadabbur ni saya tak boleh lah, otak saya dah tak boleh lah, susah. Ada tak kelas? Kadang-kadang masalah je kita nak terbuka minda dia tu bukan mudah. Jadi kita kena sabar je. Dia tak nampak kepentingan besar kepada memahami ni. Jadi dia bukan mudah. Kan? Jadi itu satu benda yang kita kena lambat laun. Dia kena makan masa. Cakap lah. Jadi Nabi ni sempurna kan? Allah kata kami wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah 34 buka surah 34 ayat 23 bukan ayat wa ma arsalnaka illa 28 ayat 28 surah 34 ayat 28 tu. Jadi Allah kata wa ma arsalnaka, ka tu rujuk pada siapa? Ka tu rujuk engkau tu domain ka engkau. Domain dipanggil sya'an lah. Rujuk pada siapa yang diturunkan tu wahyu. Allah ni Nabi lah. Jangan kita pula ka tu ada yang dakwa apa ka tu ni ka ni kahar. Contohnya kan. Jadi contohnya dia buat surah Yasin tu. Yasin wal Quranil Hakim innaka. Ka tu kahar. Saya lah. Surah Yasin ni khas untuk saya. Rasul Melayu kan. Ya zubillah. Itu kita kena doa banyak-banyak supaya Allah tak selewengkan. Sebab tu ni benda ni penting. Kita jaga lafaz je banyak. Betul? Kan? Lafaz jaga, belajar tajwid, belajar kan? Ya, itu satu. Tapi ramai tak fikir nak jaga makna.
Sebab tu akhirnya bila keluar je orang liberal cakap bahasa Quran, orang dah keliru dah. Mula ragu-ragu. Betul juga dia cakap. Sebab dia tak ada prinsip, dia tak tahu makna Quran yang sebenar. Sedangkan orang tu dia baca terjemahan je bahasa Inggeris je, dia tak tahu bahasa Arab. Oh, kita pun rasa termakan dengan syubhat dia. Kita sendiri tak jaga makna Quran, kita tak tahu makna Quran ni. Kita nak baca je. Itu masalah kita tu. Nanti timbul lagi apa lagi pemikiran Islam kan, macam-macam Islam lah ni. Macam-macam yang bahaya yang kita tengok. Ya Allah, saya bimbang juga anak-anak macam-macam ada yang keluar kan, makcik kan. Makcik ni kan ada kan TikTok kan. Makcik ni Islam ni ada banyak dia kata kan. Islam Sunni, Islam ni. Makcik ni tak kan ada kan. Tengok TikTok tu. Jadi dia pertikaikan makcik ni tak pakai tudung, sedangkan kita ikut Quran dia kata kan. Kalau Quran tak ada cakap pasal tudung. Dia kata. Dia dah jadi itu nama dia irja, fenomena irja, murjiah. Murjiah. Bagi dia iman ni apa? Iman ni hanyalah pada apa? Iman hanyalah pada dalaman. Pengakuan dia je cukup. Iman ni saya Islam. Kamu tak boleh nak kata murtad tak ada lah. Lepas ni kita tak boleh nak kata dah mana ciri-ciri pembatal Islam, dah tak ada lah lepas ni. Bila orang Islam tak faham dah, dia tak tahu apa perkara yang menyebabkan keislaman seseorang tu batal. Kan? Akhirnya hukum yang murtad tu kena pancung dia tak ada lah. Sebab nilai Islam tu orang dah tak tahu. Oh, ni parah, ni cukup parah. Inilah sekarang dikeluarkan. Dia semua claim Islam masing-masing. Dia hanya ikut Quran saja, tak ikut hadis. Contohnya. Bahkan Quran dia apa? Bukan disiplin pun yang sebenarnya. Jadi ini dah berlaku dan ramai orang like, orang suka. Sebab apa? Ada betulnya. Dia itu syubhat nama dia. Dia akan cakap dia baik, panjang cakap, dia masuk sikit-sikit, dia ambil nampak betul, nampak salah, campur-campur. Akhirnya walaupun saya tak pakai tudung, tengok orang pakai tudung ni jahat juga. Contohnya kan, saya tak pakai tudung tapi saya solat. Contoh kan. Hanya nanti macam itulah. Macam-macam nanti dia akan tukar. Banyak. Jadi kalau kita tak tahu ni makna maqasid Quran, maqasid. Ni makna ni, sebab tu tadabbur ni maksudnya kata Imam Qurtubi ni an-nazar ila alfaz, memerhatikan lafaz, makna, maksud, maqasid, tujuan ayat turun, dan juga boleh ibrah dia, pengajaran ayat. 4 benda. Itu maksud yang kita kena buat. Allah kata tadabbur ni kan, kita kena tadabbur ni menjaga lafaz, makna, maqasid. Makna ni baru satu lapis. Maqasid ayat tu, ayat ni turun, tujuan dia apa? Kita pergi ambil ayat tu dengan tujuan lain. Ramai tak juga banyak tu. Yang sebelum minggu lepas saya katakan, ayat ni turun untuk ni, kita pergi ambil untuk apa? Letak kat lutut contohnya. Itu maqasid ayat dah salah. Faham? Memang Quran syifa lima fis sudur. Memang syifa rohani dan juga jasmani. Tapi jasmani ni dia khususiah. Contohnya Nabi kata apa? Nabi akui, Fatihah syifa kepada sengatan kalajengking. Bacalah surah Fatihah. Macam tu. Bukan main taram je, ambil je. Kan? Nampak syok ayat ni je kita pun pakai. Maqasid ayat nak letak mana? Tak ada. Asalkan lafaz Quran. Jadi tak boleh. Ya. Okey. Jadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan kafah. Kafah ni apa? Kafah ni maknanya udkhulu fis silmi kafah apa? Sempurna seluruhnya. Islam ni sebab dia sempurna, maka kamu ambillah seluruhnya. Kalau kamu ambil sebagai maknanya kamu kata Islam ni tak sempurna. Rasul ni kafatan linnas, paling sempurna untuk manusia. Ikutlah sunnah Nabi, ikut semua cara Nabi. Kalau kamu ambil yang ni kamu tinggal, maknanya seolah-olah kamu katakan Nabi ni sama je macam orang lain. Orang lain ada juga yang lain. Faham Boleh tak kita kata semua agama ni sama prinsipnya? Boleh tak? Tak boleh. Haram. Sebenarnya itulah antaranya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Apa pembatal Islam? Dia mengakui agama lain sama dengan Islam. Itu adalah
pembatal keislaman itu murtad dah. Kalau ikutkan. Tahu Nawaqidul Islam. Kalau buka buku Nawaqidul, antara pembatal keislaman adalah dia mengakui agama lain pun sama dengan Islam. Sedangkan Allah kata inna dina indallahil Islam. Allah kata lagi wa may yatabi khairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain Islam, Allah tak akan terima apa-apa pun daripada dia. Tiba-tiba dia boleh kata sama. Itulah pembatal Islam. Tapi boleh tak kalau kita kata ini dah murtad, oh habis kita kenanya. Betul tak? Hakikat lagi itulah, lemahlah kita. Jadi ini, siapalah kita dah tua, kita mati, anak kita duduk tempat mana nanti? Pernah fikir? Kita nak anak kita sama tak? Kita tengok, oh ada syurga, ada dia juga. Kita mati nanti kan, dalam syurga kita harap nampak muka yang sama. Tapi bayangkan kalau kita tak tahu, kita tak prepare dia untuk ilmu ni, macam mana dia nak menangkis cabaran dia nanti? Dia akan jumpa kawan-kawan, dia akan bekerja, dia akan keluar semua dengan bergaya pemikiran yang macam-macam. Dia tak ada asas. Gak-gak kita lega tak hidup kita? Sekarang ni lega tak semua rasa? Macam-macam. Jadi kenapa kita tak ajak, tak cakap? Jadi ni kena hati-hati. Pluralisme dah memang masuk dah. Dia memang sedang diusahakan. Irja' ni memang sedang diusahakan. Budaya tu. Jabatan agama cuba buatlah kan. Tapi kita jangan harap dia. Jabatan agama buat ni dia adalah proses apa? Itu halang je. Itu bukan, itu pengubat je. Itu nama dia dengan kuasa yang ada kan. Tapi kalau semua tu ada, tapi tak ada ilmu, apa jadi? Dia buat apa? Dia buat contohnya blog. Oh ni haram kan. Tapi sendiri nanti orang kita sendiri yang acuan pemikiran dia salah, dia pula hentam jabatan agama sebab dia tak faham. Orang Islam sendiri yang akan, oh ini sempit kan ni, bagilah ruang untuk orang. Nampak tak? Jadi sebab apa? Sebab tak ada ilmu lah. Akhirnya rupanya yang dia sendiri tadi sepatutnya bertahan dengan agama dia, dia memihak kepada sebab dia tak ada prinsip. Sebab tu saya kata Quran ni adalah prinsip orang Islam. Macam mana dia tak tahu Quran apa ada dalam dia? Kita tak suruh dia hafal Quran, nak keluar dalil tak payah pun. Kefahaman dulu pun cukup. Macam mana? Buka Quran pun agak-agak dia tak tahu. Ini memang masalah besar. Ini parah. Barah yang telah merosakkan umat kita, anak-anak kita. Dia lebih nampak game, dia nampak kan. Hari ni benda yang mudah nak nampak. Quran susah nak nampak hari ni. Walaupun sekarang mudah juga, ada apps je. Tapi kita harap ke mereka tu pakai apps Quran, lepas tu dia orang beli Quran? Ada ke? Harap ke? Anak ni ada handphone kan, kita pun tengok intan, tengah tengok Quran. Ada ke? Harap ke prinsip ada macam tu? Kalau kita biarkan je, macam mustahil lah. Macam mana? Kita sendiri pun tidak macam mana? Jadi ini kesan. Kita dah nak tinggal lah ni dunia ni pun kan. Berapa lama lagi tak tahu dah. Jadi kena buat sesuatu. Usaha kita lah. Jaga ni amanah kita. Jaga kamu, diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab Allah. Dengan apa ni? Jadikan Nabi itu Nabi ni Allah kata, kami utuskan engkau adalah sempurna. Nabi ni sempurna kepada semua manusia. Dalam yang lain juga, Nabi ni bawa Islam. Sebab tu Allah kata dalam surah 2 ayat 208 kan? Udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk Islam semua, keseluruhannya. Jangan ambil sebahagian. Apa maksud dia? Belajar Quran ni semua. Belajar makna dia semula, makasih dia sekali. Jangan nak baca saja. Faham? Jangan nak ni je sebut-sebut. Bunyi-bunyi je. Sedap-sedap je. Ini kena cakap banyak kali ni. Jadi orang Yahudi dah buat benda tu dulu dah. Orang Yahudi dah buat dulu dah. Dia ambil sebahagian dan dia ingkar. Allah kata apa dalam surah 2 ayat 85. Jadi nanti ni dulu Kalau kita ambil dan tinggal sebahagian, perangai siapa?
Perangai siapa? Kita ambil sikit, kita tinggal sikit. Sebenarnya itu perangai siapa? Jawapan dia selepas ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Kemudian wala tattabi'u perangai syaitan. Syaitan dia ambil perintah Allah kan, dia sampai dia naik sama dengan malaikat. Tapi dia tinggal sebahagian perintah. Apa dia? Dia tak nak ikut, Allah suruh sujud kat Adam. Kita pun walaupun satu perintah Allah dia tak nak ikut. Sebab ini tak relevan untuk dia. Yang lain okey. Sama ni okey je. Perintah ni aku tak boleh terima. Itu perangai syaitan. Kita pun macam tu juga. Saya nak baca je. Yang ni faham? Oh, tak boleh lah. Perangai siapa? Saya tak cakap lah. Pernah fikir tak? Tadabburlah Quran. Tadabbur Quran. Quran ni dia akan apa dia? Keluarkan manusia daripada zulumatu ilan nur. Yakinlah, inilah dia ayat dia. Jadi dalam surah 2 ayat 85 tengok Allah tegur orang Yahudi Jadi dia buat apa? Ayat tu panjang, kita ambil bahagian yang tengah tu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu ingkar dengan sebahagian? Bahagian yang okey dia ambil, bahagian yang tak kena dengan dia tolak. Kita kadang-kadang ayat ni mungkin kita akan nampak ni nak tuju kat mana ni? Kat mana? Pemimpin atasan lah kan, kita kata kan. Jangan macam tu. Pertama Quran ni kita baca untuk siapa dulu? Ada tak perangai aku sama macam ni? Itu nombor satu. Jangan pergi tempat lain dulu. Akhirnya ayat ni tak ada faedah untuk kita. Diri kita selama ni ada tak kita macam tu? Kita beriman dengan sebahagian ni, kita tolak yang lain, tak buat pun. Jadi ini Allah kata kepada Yahudi dalam surah 15. Surah 15 ayat ayat 89, 90, 91 15, 89 15, 89 sampai 91. Jadi waqul inni anan nadhirul mubin. Katalah kepada golongan ahli kitab ni, aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas nyata. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan ke atas orang-orang yang dulunya membahagi-bahagi. Maksudnya apa ayat ni? Maksudnya Nabi sama macam Nabi diorang. Diorang ni tak nak beriman dengan Nabi Muhammad kan? Diorang boleh beriman dengan Musa, dengan Isa kan sebelum ni. Tapi bila sampai Nabi Muhammad, dia tak nak beriman. Sedangkan Allah kata dekat Nabi, aku ni sama je macam golongan yang dulu Allah dah utuskan Rasul kepada mereka. Yang mana mereka jadikan ini alal muqtasimin. Allah gelar golongan Yahudi apa dia? Muqtasimin. Apa maksud? Muqtasimin ni dia bahagi-bahagi, dia pecah-pecahkan kitab. Iaitu allazi ayat 91, allazi ja'alul qur'ana idin. Dia jadikan Quran ni apa? Terbahagi-bahagi. Dia tinggal sebahagian, dia ambil sebahagian. Itulah yang berlaku. Sebab tu Allah kata Yahudi ni macam keldai, umpamakan. Ada tak ayat dia? Keldai Allah kata. Kemudian orang yang ada kitab ni, dia boleh jadi keldai, dia boleh jadi anjing, dia boleh jadi binatang ternak kan. Cuba tengok surah 62 ayat 5. 62:5.
Jadi masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang yang dahulunya mereka diberi tanggungjawab untuk membawa Taurat. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikul tanggungjawab tersebut. Mereka umpama kamasalil himari yahmilu asfara. Umpama keldai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Ini Allah sebutkan pada golongan yang dulu dah diberikan kitab. Kemudian tapi tidak mengambil sepenuhnya kitab mereka. Dalam surah yang lain Allah sebut ummi kan. Ummi pun ada. Cela mereka ni orang macam orang yang buta huruf. Mereka ada kitab tapi tak tahu tentang kitab dia. Maka macam buta huruf. Tu dalam surah 2 ayat 7, 8. Ni celaan ni part ni ambil ayat ni untuk satu Allah kata keldai, satu Allah kata dia macam buta huruf, ummi. Ni semua Allah cerita ahli kitab. Orang yang aku bagi panduan tapi tengok mereka buat apa dengan panduan ni. Mereka tak mau belajar dan tak mau sebarkan. Sedangkan proses dia ni dua tadi. Kena belajar dan menyampaikan, mengajar. Ummi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dalam ayat lain lagi Allah umpamakan macam anjing. Cuba tengok surah 7. Ayat 176. Dia boleh baca daripada 175 sebenarnya ayat tu kau nak faham. Jadi Allah cerita tentang golongan terdahulu juga. Surah 7, 175 dan 176. Jadi ni keldai, yang ni buta huruf, yang ni Allah kata macam anjing. Sebab apa? Dalam ayat 175 Allah kata waslu alaihim naba allazina atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu fakanal ghawin. Bacakanlah kepada mereka kisah yang mana dahulunya ada orang yang kami dah beri mereka kitab panduan, kemudian dia lepaskan diri daripada ikut panduan tu, dia tak nak ikut. Dia keluar daripada tu. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Syaitan hasut dia. Akhirnya jadi orang yang sesat. Kalaulah kami kehendaki kamu boleh, Allah kata walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Kalaulah kami kehendaki kami boleh tinggikan darjatnya disebabkan kalau dia patuh perintah Quran ni. Kita ni kalau Allah nak, kita boleh apa dia? Kuat kuasa di bumi ni. Allah boleh bagi kita amanah ni. Tapi kerana kita sendiri apa? Tinggalkan ayat-ayat Allah ni, maka kita ni jadi hina. Jadi umpama mereka ni umpama apa? Fama saluhu kama salil kalbi in tahmil alaih yalhas au tatrukhu yalhas. Mereka sama macam anjing. Apa dia? Ada panduan ke tak ada panduan, dia serupa perangai. Tak berubah pun. Perangai sama je. Jadi tak ada guna faedah hanya datangnya petunjuk. Jadi Quran ni tak dapat menjadi proses islah pada dia orang. Ini perubahan yang patut ada. Jadi tanda kita betul-benar dengan Quran adalah berlakunya proses islah pada diri kita dan pada ahli keluarga kita lah. Kemudian muka surat 5 tu belajar dan mengajar. Jadi proses belajar dan mengajar ni tilawah dua lah. Proses tilawah ini kita tadi lah kita sebutkan. Jadi proses belajar dan mengajar ni, mengajar satu tilawah lah, kedua tadabbur. Ni dua benda yang kita kena ketengahkan pada masyarakat lah. Kemudian seterusnya, bagaimana nak proses tilawah dan tadabbur ni berkesan? Apa dia? Melalui apa? Bahasa Arab tu sendiri. Kita tengok muka surat 6. Bahasa Arab. Kunci dia kepada memahami bahasa, antaranya yang besar, faktor terbesar
kita benar-benar boleh faham maqasid ayat adalah bahasa Arab Quran. Jadi kita kena faham nak belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab Quran, bukan nak komunikasi bukan nak komunikasi, bukan nak cakap Arab. Tu lain cerita. Nak faham Quran. Tak sama belajar bahasa Arab, faham Quran ni dengan bahasa Arab komunikasi tak sama. Sebab tu Allah kata dalam surah 12 ayat 2 apa dia? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah 12 ayat 2. Banyak lagi surah lain pun serupa. La'allakum ta'lamun. Dia dalam surah 27 ayat 3 rasanya. Bukanlah surah 12 ayat 2 tu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kan? Sesungguhnya kami menurunkannya Quran ni dalam bahasa Arab. Allah pilih bahasa dia. Allah pilih bahasa Arab. La'allakum supaya kamu dapat ta'qilun. Apa maksudnya? Dalam tafsiran maksudnya tafhamun. La'allakum tafhamun, tu maksud dia. Ta'qil tu maksudnya faham, dapat memahami apa yang Allah nak, apa kehendak Allah, iradah Allah yang berdasarkan ayat dia, firman dia tu, apa iradah dia yang kita turutlah, kena nak turut. Jadi key cara nak faham apa dia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebab tu saya tekankan tu tadi kan, ta'allam tu apa makna dia. Sekurang-kurangnya kita dapatlah. Bukanlah nak belajar formal, tak perlulah. Dengan kan nanti berat orang pula. Tapi kurang-kurangnya kita dah tahu dah sedikit. Oh, rupanya ada makna di sebalik tu lah. Jadi bahasa Arab tu penting. Dan setelah itu berlakulah proses tazkiyah. Jadi pertama, sumber ilmu. Sumber ilmu yang betul lah, iaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah ni. Jadi apa dia berlaku proses tilawah tu? Tilawah, tadabbur. Melalui apa tilawah tadabbur ni? Bahasa Arab. Supaya berlaku proses tazkiyah ni apa? Penyucian jiwa. Kemudian tazkiyah ni berlaku lagi apa proses apa? Penghayatan ni, kita tengok ikut tajuk tu boleh jadi point lah. Penghayatan. Penghayatan ni daripada makna apa? Penghayatan ni maknanya ihya. Ihya ni macam apa? Hidupkan Quran tu dalam hidup kita. Dia hidup Quran tu. Tu namanya penghayatan. Hayat ni daripada perkataan hayat, kehidupan. Faham Quran tu hidup dalam segala tingkah laku kita ni. Dan antara benda-benda dia, kita kena ada dorongan, motivasi. Antaranya kita tengok penghayatan tu, muka surat 7 tu. Tengok, Nabi bagi dorongan untuk kita manusia ni terdorong untuk menghidupkan Quran tu dengan ilmu tadi berdasarkan Quran. Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia nak mudah jalan syurga, apa dia? Dia sungguh-sungguh. Dia datang ke sini, ini adalah salah satu apa? Jalan untuk mudah ke syurga, contohnya. Kemudian beroleh pahala yang banyak. Nabi beritahu bagi kalangan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Bahagian 2 tu. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, bagi dia pahala. Bahkan satu tu 10. Begitu sekali Nabi nak kata tak rugi langsung Quran ni. Huruf je pun dah ada pahala. Apa lagi peringkat-peringkat seterusnya.
Kemudian yang ketiga apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini semua dorongan-dorongan untuk apa? Supaya roh Quran tu dihidupkan dalam kehidupan dia. Bacalah Quran kerana sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai syafaat, memberi syafaat kepada pendukungnya. Ashabi itu pendukung. Dan yang keempat, penghayatan ni apa dia? Last sekali ni. Inilah pengorbanan atau pengorbanan atau perjuangan lah untuk menyampaikan Quran ni. Ini Allah sebut dalam surah 3 3 ke 4? 103 4 104. Dan juga 3110. Dua-dua ni boleh. Dia Allah kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Faham yad'una ilal khair? Saya dah pernah terangkan dah. Siapa boleh beritahu? Apa makna yad'una ilal khair? Allah suruh wal takun minkum, apa dia? Ummatun yad'una ila al-khair. Apa maksud dia? Jadi pertama wal takun ni, wal ni lam ni amar, perintah. Perintah Allah kata dan hendaklah ia menjadi daripada kalangan kamu ni, semua daripada kamu, min ni lit tajnis, semua. Bukan sebahagian, semua. Semua kita, tak kisahlah dia siapa pun. Jadi dia ada participate dalam semua hal. Menjadi satu umat. Umat ni maknanya ramai lah. Umat jamaah yang yad'una ilal khair. Apa makna yad'una ilal khair? Yad'una ni dakwah, mengajak kepada siapa boleh terangkan apa makna yad'una ilal khair? Jadi kata Ibnu Mas'ud, yad'una ila ittiba'il Quran. Yad'una ila ittiba'il Quran, mengajak manusia. Yad'una, kata Ibnu Mas'ud, yad'una ila ittiba'i al-Quran. Kenapa Ibnu Mas'ud terangkan lebih detail ni, perincian dia? Sebab asalnya sahabat semua faham bila sebut khair, Quran. Tak ada yang baik. Sahabat dulu macam-macam benda dia buat sebelum Islam datang. Semuanya dia rasa baik. Rupanya semua salah. Bila datang Quran, oh inilah sebenarnya baik. Itu zaman sahabat, dia orang faham dah. Jadi bila Quran sebut yad'una ilal khair, mereka faham. Apa itu khair? Mestilah Quran. Selepas zaman tu kan, zaman orang dah keliru. Khair ni apa? Agama lain berkata ni pun baik, ni pun baik. Apa dia? Prinsip-prinsip kebaikan, dia kata. Nilai-nilai kebaikan. Akhirnya jadi kebaikan tu dah jadi umum. Sedangkan apa dia? Tak ada makna kebaikan tanpa Islam. Tak ada makna Islam tanpa Quran. Kan? Allah kata wa may yatabi ghairal Islam, siapa yang cari jalan selain Islam, falan yuqbal min. Allah tak terima, maknanya tak ada kebaikan. Walaupun semua dia kata apa? Ini pun nilai murni juga. Kan? Mana ada agama tak ajar nilai murni contohnya. Tapi Allah kata apa? Tak ada sikit pun nilai kebaikan. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, dia nak betulkan kefahaman balik, betul-betul balik, bagi masuk dalam balik. Apa dia? Apa maksud khair? Ajak manusia ikut Quran. Itulah khair. Kita ajak suruh buat baik saja umum. Jadi macam-macam bentuk ada. Macam-macam matlamat ada tujuan baik tu. Tak jelas tujuan ni sebab kerana Allah. Kerana apa? Kerana saya buat ni sebab perintah Allah. Saya buat ni sebab Nabi cakap macam ni. Itulah kebaikan dia. Sebab tu kat dalam kubur nanti ada tak tanya semua benda dengan benda lain? Tak ada. Pertama apa? Man rabbuk. Siapa Tuhan kan? Lagi? Man dinuk. Apa agama? Lagi? Man hazar rajul. Kan?
Bu'itsa fikum. Siapakah lelaki yang diutuskan untuk kamu? Rasulullah. Dia boleh jawab. Kalau dia tak ikut, dia tak boleh jawab. Kemudian last sekali nombor 4, apa dia tanya? Dari mana sumber kamu tahu tentang ni? Dari mana sumber kamu tahu nak jawab ni? Dia tanya. Ini baca hadis Sahih Bukhari. Panjang hadis tu tentang orang dalam kubur nanti nak tanya. 4 benda tanya siapa Tuhan pencipta kamu, siapa apa agama kamu, siapa rasul dan dari mana sumber kamu tahu. Lalu dia jawab apa? Yatluna kitab Allah. Aku baca yatadarasun dan aku faham dia. Aku baca kitab Allah, aku faham dia, aku baca dan aku memahami dia dan aku ikut dia. Itu jawapan ahli kubur tu. Ada tanya lain tak? Bayangkan, kita pula tak nak peduli tentang tu. Agak-agak macam mana nak jawab? Hadis tu panjang. Itu sepatutnya hadis tu dikongsi. Sebab panjang orang tak biasa tahu hadis tu. Tu kadang-kadang kita, lemahnya kita apa? Belum Quran lagi. Hadis lagi tak tahu ramai. Macam mana kita nak buat? Nak baiki? Proses tu sangatlah panjang. Kita kena lakukan islah tu. Jadi itu kena faham. Inilah hendak semua kita ajak macam ni. Jadi sekarang ni tadi hadis ni saranan untuk apa? Tujuan kita belajar. Jadi kita tutup hadis ni Saya dah habis dah. Okey, tutup dengan hadis yang terakhir tu. Cuba tengok hadis tu. Muka surat 7 tu. La hasada illa fisnatain. Allah kata tidak ada boleh cemburu melainkan kepada 2 golongan. Rajulun atahullahul Quran. Seorang yang Allah beri dia Quran. Fa huwa yaqumu bi ana alai. Dia menegakkannya. Menegakkan semua tadi maqasid Quran ni dalam kehidupan dia siang dan malam. Wa ana an-nahar, siang malam. Dia mengajar siang malam Quran. Wa rajulun atahullahu malan. Dan seorangnya dia tak ada yang ni pula. Tapi Allah beri kelebihan lain. Apa dia? Dia Allah beri harta. Kemudian fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan hartanya untuk bantu golongan pertama. Untuk tolong golongan menyebarkan tadi tu. Dia ada kelebihan ini, ditolong golongan yang ada ilmu. Itulah 2 ni golongan yang patut kita rasa cemburu yang nak kejar. Inilah sebab itulah bila tak kita, contohnya hari ni saya nak mengajar ustaz, macam mana susahlah pula. Dah rasa kan rupanya salah, rupanya tak sampaikan. Jadi cara dia apa? Tak boleh ajak, tak boleh ajar, ajak. Tak boleh ajak apa? Dokong tu macam mana? Bantulah usaha-usaha ke arah tu. Itulah. Bantulah usaha-usaha ke arah. Itulah, mudah-mudahan semua ni menjadi amal soleh yang Allah terima di sisinya ni. Dapat kita berhujah depan Allah. Baik, pengajaran dia, ada beberapa pengajaran yang dapat disimpulkan daripada hadis ini. Antaranya ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur, cahaya. Ini dalam surah 42 ayat 52. Nanti boleh buka dan tengok. Ini banyak dalil dalam ni Saya tak sempat nak baca sebab nanti dia panjang sangat. Jadi harap-harap kita yang ada ni penulisan ni bagus sebenarnya. Semua ni dalil-dalil tu, cari nombor tu, buka tengok ayat tu. Cuba perhatikan ayat tu. Jadi kemudian yang kedua, Al-Quran adalah sumber ilmu yang menghimpunkan petunjuk buat manusia. Al-Quran itu wajib difahami supaya petunjuknya dapat dihayati. Setiap Muslim wajib mempelajari Al-Quran sampai mampu mengajarnya. Itulah sepatutnya kita ada dalam ni. Tujuan saya nak ajar. Tujuan kita belajar ni dia besar, pahala dia besar, supaya petunjuknya dapat disebar luaskan. Mengajar adalah pekerjaan mulia bagi melatih para duat menyampaikan petunjuk Al-Quran. Dan manusia yang paling sempurna pemahaman dan penghayatan Al-Quran ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah muallim dan murabbi agung sebagai teladan ikutan seluruh manusia. Kesemua golongan yang belajar dan mengajar menginfakkan masa, tenaga dan harta benda kerana mencari keredaan Allah bagi menyebarluaskan ajaran Quran adalah dikira sebagai ahlul Quran. Jadi kita akhiri dengan pesanan Allah yang terakhir dalam surah 63 ayat 9. 63 ayat 9. Kemudian ayat ni jadi kita punya bakar semangat kita untuk kita hidupkan.
Quran ni dalam kehidupan kita, tak lalai daripadanya. Sebab Allah beri ingatan ni. Kita tengok ayat surah 63 ayat 9 Tengok Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dia melekakan. Tulhi itu diperkatakan leha, laha, lahun. Sesuatu yang menyebabkan manusia ni terlari daripada prinsip matlamat dia. Sebab tu dalam surah lain ada perkataan yang sama digunakan, alhaakumut takatsur. Alha tu perkataan ni juga. Jadi la tulhikum, janganlah apa dia? Amwalukum wala auladukum. Harta kamu yang kamu ada, anak-anak kamu yang kamu ada ni melekakan kamu, melalaikan kamu daripada apa ni? Zikrillah. Ingat Allah. Saya alhamdulillah Ustaz, ingat selalu Allah. Tengah masak-masak nasi saya, oi zikir. Ya, itu maksud dia. Itu zakara. Itu fi'il. Dalam ayat ni konteks ni zikri ni apa, isim ke fi'il ni? Baca bahasa Arab. Isim ke fi'il? Bila isim apa makna dia? Noun kalau bahasa Melayu apa? Kata nama kan. Kalau verb, okey, kata kerja. Kalau kata kerja, mengingati tu kata kerja ke kata nama? Mengingati. Kata kerja kata nama. Ni bahasa Melayu ni. Kata, okey, kalau kata nama apa? Apa? Imbuhan kena letak, biasanya imbuhan apa? Dia kalau imbuhan berma ni perbuatan, bahasa Melayu kan? Kalau imbuhan nama apa? Per. Jadi kat sini apa makna dia? Peringatan daripada Allah, tu maksud dia. Jangan lalai daripada peringatan Allah. Apa peringatan Allah? Peringatan Allah ni lah dia. Ni. Peringatan Allah dua sudut. Satu apa? Quran. Satu apa? Ni. Semua peringatan Allah sentiasa ada dekat dengan hidup kita. Tengah buat-buat punya gagal. Itu Allah nampak kan. Tengok berlaku keliling kita apa. Satu lagi apa? Quran. Jangan menyebabkan anak kamu tadi lalai daripada Quran. Dia halangan pula harta ada tadi. Kerana nak jaga harta, dia tak belajar Quran. Kalau nak piknik, dia tinggal tadabbur Quran, kelas tadabbur Quran. Itulah itu. Jadi benda macam ni yang kita kena, ni Allah kata beri peringatan. Jadi janganlah ia menyebabkan kita apa? Lalai. Sedangkan banyak yang kita tak tahu berbanding dengannya. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kita dah enjoy dah kan. Inilah masa kita nak bertemu Allah, dah dekat sangat masa dia dah. Inilah masanya kita nak islah diri kita. Banyak kan. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, sayangnya Allah, janganlah lalaikan, janganlah dua benda ni, harta kamu dan anak kamu, menyebabkan kamu lalai daripada peringatan Allah, Al-Quran dan juga apa yang Allah tunjuk depan mata kita ni selama ni dalam hidup kita. Siapa yang buat, wa may yaf'al zalik fa ulaika humul, siapa yang buat ni rupanya nanti dia rugi. Dia rugi, dia menyesal. Rugi kat mana? Rugi kat akhirat. Rugi dalam Quran maksudnya kena azab Allah. Bila sebut khusran dalam Quran, ingat apa dia? Masuk neraka. Tu khusran dalam Quran, khusranul mubin contohnya dalam ayat lain. Bila sebut khusran dalam Quran, masuk neraka. Wal asri innal insana lafi khusr. Khusran juga, rugi. Apa maksud rugi? Masuk dekat akhirat, amal dia semua rupanya tak dapat apa-apa. Itu rugi maksud. Itulah rugi yang benarnya. InsyaAllah sampai sini dulu untuk petang ini, hari ini. Jazakumullah khairan kepada semua. Mudah-mudahan
Hadis ini, hadis yang kita belajar hari ini, cuba kita baca balik hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan dia mendapat satu faedah lah untuk kita semua untuk menyahut apa yang gagaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.